Bertemu kembali dalam cerita bersama saya Naila Huda dan persoalan sama ada PKP Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 dilanjutkan atau tidak, bagaimana agaknya penguatkuasaan dan tindakan undang-undang selepas 4 Februari ini hebat diperkatakan dan dibincangkan orang ramai. Dan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tadi mengadakan sidang media dalam tinjauan Sekatan Jalan Raya tengah hari tadi, yang ada beliau memberi amaran tiada lagi kompromi terhadap mereka yang menyalahi undang-undang, melanggar SOP mulai 4 Februari ini yang kita jangkakan PKP 2.0 akan berakhir pada Khamis ini. Beliau memberi bayangan sedikit apa yang berlaku selepas itu, ada sedikit beliau ceritakan, dan ini pastinya menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan orang ramai, pelbagai persoalan juga sama ada mungkin akan ada double standard dalam penguatkuasaan SOP dan undang-undang ini, sama ada SOP ini akan diperhalusi dengan lebih terperinci dalam kalangan pelbagai agensi dan pihak penguatkuasaan supaya mereka selaras dengan apa SOP yang sebenar dan lebih terperinci. Dan kita nak terus bersama dengan wartawan Asrawani Hasimi Muhammad yang menyampaikan laporan tadi di sidang media Menteri Kanan Pertahanan tadi dan juga tinjauan Sekatan Jalan Raya, dan berlintas langsung dari World Trade Center WTC untuk menceritakan sedikit konteks di belakang cerita ini, di sebalik berita ini. Mungkin Hasimi boleh kongsikan apa yang diumumkan. Soalan-soalan yang ditanyakan wartawan pastinya banyak tertumpu kepada PKP 2.0. Apa antara bayangan yang diberikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selepas 4 Februari ini? Baik, terima kasih Naila di Bukit Kewangan. Seperti mana kita sedia maklum bahawa sejak pelaksanaan PKP pada 13 Januari lalu, salah satu usaha kerajaan untuk memastikan pematuhan SOP adalah dengan melaksanakan Sekatan Jalan Raya di seluruh negara. Dan hari ini seperti mana Naila maklumkan bahawa Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun mengadakan lawatan SJR di Sentul dan juga Tol Gombak. Pastinya selain pada tumpuan kepada lawatan tersebut, isu-isu semasa khususnya berkaitan dengan pelaksanaan PKP yang dijadualkan akan tamat pada 4 Februari ini turut disentuh oleh pengamal media dan menjadi persoalan sama ada PKP 2.0 ini akan dilanjutkan atau sebaliknya. Namun setakat ini Naila boleh dimaklumkan bahawa teka-teki sama ada PKP 2.0 itu dilanjutkan atau sebaliknya masih terus jadi tanda tanya, kerana seperti mana dimaklumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa esok Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengadakan ataupun mengkongsikan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara berkaitan dengan COVID-19 dan akan mendengar pandangan daripada pihak berkaitan termasuk juga dengan KKM sebelum menilai dan membuat keputusan sama ada PKP 2.0 ini akan dilanjutkan ataupun sebaliknya selepas 4 Februari ini. Dan sekiranya ia dilanjutkan, tempohnya berapa lama dan bagaimana pelaksanaan PKP seterusnya ini pastinya akan diperincikan dalam masa terdekat ini. Namun dimaklumkan juga sekiranya pelaksanaan PKP 2.0 itu dilanjutkan, bagaimana keadaan ekonomi seterusnya, kerana ditanya juga oleh pengamal media bahawa ketika ini ada timbul persoalan bahawa pelaksanaan PKP 2.0 ini seolah-olah gagal kerana berlaku peningkatan kes jangkitan COVID-19. Kita faham kerana sejak beberapa hari lalu berlaku peningkatan sehingga 5,000 kes. Jadi persoalan telah pun ditimbulkan oleh pengamal media, pemberita sebentar tadi dalam sidang media mengatakan bahawa adakah PKP ini hanya seolah-olah separuh masa. Jadi telah pun dimaklumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa cadangan-cadangan pihak tertentu supaya sektor ekonomi ini ditutup sepenuhnya seperti mana PKP pertama pada Mac tahun lalu. Namun ditegaskan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa kerajaan ketika ini tidak akan menutup ekonomi sepenuhnya, namun akan memberi tumpuan kepada sektor ataupun sektor ekonomi dari sudut perkilangan dan juga pembinaan, kerana menurut Ismail Sabri bahawa kedua-dua sektor ini ketika ini mencatatkan peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang begitu tinggi. Jadi pastinya PKP yang akan bersasar mungkin bayangan akan diumumkan sekiranya dilanjutkan, kerana ia akan memfokuskan kepada sektor perkilangan dan juga sektor pembinaan. Itu antara yang telah pun diperjelaskan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Selain juga kita bertanyakan mengenai seperti mana
mana Naila katakan tindakan tegas yang akan diambil oleh kerajaan selepas 4 Februari ini, di mana dimaklumkan bahawa ketika ini di peringkat perbincangan bahawa nilai kompaun akan dinaikkan, namun masih lagi belum diputuskan berapa kenaikan itu. Ketika ini nilai kompaun telah pun ditetapkan maksimum RM1,000. Namun kita faham jangkaan dalam tempoh terdekat Ketua Polis Negara akan maklumkan berapa nilai kenaikan itu, Naila. Hasimi, berhubung dengan pelanjutan PKP 2.0 dan juga kenaikan kompaun dan tindakan undang-undang terhadap mereka yang melanggar SOP ini, kita nak lihat juga di mana suara rakyat dalam isu ini. Kita juga di Astro Awani ada menyampaikan laporan mengambil juga kira perspektif rakyat berhubung dengan kenaikan kompaun pelanjutan PKP. Mungkin Hasimi boleh kongsikan juga apa antara perspektif rakyat, tinjauan yang kami dapatkan on the ground berhubung dengan isu-isu ini. Betul, kalau kita melihat kepada sejak beberapa hari lalu, tinjauan daripada rakan-rakan kita di Astro Awani di beberapa negeri, pelbagai suara telah pun diluahkan oleh rakyat. Antaranya mengharapkan bahawa PKP ini sekiranya diteruskan ia lebih ketat. Ada juga menyuarakan mengenai kenaikan kompaun. Ia mungkin sekiranya dinaikkan ia akan membebankan rakyat khususnya jika dikenakan kompaun tersebut. Namun dimaklumkan oleh pihak Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebentar tadi bahawa sekiranya kerajaan menaikkan nilai kompaun itu ketika ini adalah RM1,000. Namun dimaklumkan bahawa pihak individu-individu tertentu yang dikenakan kompaun sekiranya melanggar SOP PKP ini boleh membuat rayuan ataupun mencabar nilai kompaun tersebut di mahkamah sekiranya tidak berpuas hati. Dan rayuan itu boleh dibuat di Pejabat Kesihatan Daerah PKD, dan ketika ini beliau memberi gambaran bahawa polis memberikan saman maksimum RM1,000. Namun jika dibuat rayuan mungkin ia boleh dikurangkan 500, 300 dan sebagainya. Namun jika masih lagi tidak berpuas hati, tindakan mencabar itu boleh dilakukan di mahkamah. Namun ditegaskan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebentar tadi bahawa salah satu sebab kenaikan kompaun ini dikaji antaranya adalah berkaitan dengan syarikat-syarikat besar kilang yang melanggar SOP PKP dan mereka dilihat berkemampuan untuk membayar RM1,000 itu kerana nilai itu sedikit rendah. Jadi perkara-perkara ini dipertimbangkan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa syarikat-syarikat besar ini tidak mengambil mudah terhadap nilai kompaun yang dikenakan oleh kerajaan ketika ini, dan pastinya ia bukan untuk membebankan golongan-golongan yang tidak berkemampuan, Naila. Ya, dalam masa yang sama, selain daripada PKP 2.0 dan juga kenaikan kompaun, kita juga nak lihat lagi satu isu, kumpulan dikenali sebagai Anonymous Malaysia sebelum ini ada mendakwa menggodam laman web milik Kerajaan Negeri Sabah, Perak, Jabatan Kastam Diraja Malaysia CIDB antaranya laman web agensi kerajaan ini, dan ada ancaman keselamatan cyber yang turut diperjelaskan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tadi. Katanya sistem pertahanan negara dan laman web kerajaan masih selamat daripada serangan penggodam. Dan Hasimi juga bertanyakan soalan ini. Boleh ceritakan, mungkin ada lihat kebimbangan ataupun keraguan daripada pihak kerajaan berhubung dengan isu ini, kerana ada sedikit kebimbangan, kekhawatiran dalam kalangan rakyat kita sendiri. Kita tahu ancaman keselamatan cyber ini pernah dikeluarkan beberapa tahun lepas dan memang ada penggodaman yang berlaku, data leak yang berlaku. Jadi adakah ini dilihat ataupun diambil sebagai satu ancaman yang serius? Baik, Nala, betul, itu juga telah pun disentuh sedikit oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob apabila kita bangkitkan bahawa bagaimana tahap keselamatan laman web kerajaan ketika ini susul daripada tindakan penggodam tersebut telah pun diberikan jaminan oleh Datuk Seri Ismail Sabri bahawa ketika ini sistem kerajaan dan juga laman web kerajaan berada dalam keadaan selamat, dan dimaklumkan juga secara ringkas bahawa kementerian-kementerian masih lagi selamat dan diharapkan bahawa kumpulan penggodam itu tidak akan menggodam laman web kerajaan. Namun kita percaya bahawa tumpuan tidak seharusnya diberikan kepada kumpulan penggodam ini kerana pastinya tindakan tegas akan diambil oleh pihak berkuasa dalam mengatasi masalah ini, Naila.
Baik, terima kasih kepada Hasimi Muhammad, wartawan Astro Awani mengikuti sidang media. Menteri Kanan Pertahanan tadi, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, menceritakan tentang apa agaknya situasi negara selepas PKP 2.0 ini dijangka berakhir pada 4 Februari. Tetapi apa yang kita tahu setakat ini, PKP 2.0 masih lagi menjadi tanda tanya selepas 4 Februari. Namun, tindakan undang-undang lebih tegas akan diambil terhadap mereka yang didapati melanggar SOP PKP. Dan apa-apa pun, laporan lanjut ada di astroawani.com dan perkembangan menjelang akhirnya PKP ini pada 4 Februari kami juga bawakan dalam buletin-buletin seterusnya dan juga di astroawani.com. Dan sekian sahaja daripada saya, Naila Huda, dalam cerita jam ini. Salam hormat.